Baik saudara, bertemu kembali jika tadi kita telah bersiaran langsung bersama dengan Sabah. Sekarang pula kita akan ke Sarawak bersama rakan penyampai Gracia Vicky Chua. Gracia, silakan. Terima kasih Zarul. Salam sejahtera dan salam sehat istiwa. Polis Miri memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan khabar angin berhubung dakwaan kononnya penyamun atau pemenggal kepala kini mencari mangsanya di sekitar Miri. Ketua Polis Daerah Miri ACP Junaidi Bujang berkata khabar angin yang disebar luas dalam media sosial terutama dalam laman Facebook telah menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat. I want to warn the people who are going to forward or probably to make this thing viral again. They can be able to be charged under Section 233 of Multimedia Act 1998. I'm serious with this. So let's talk about this. And there is one report this morning on this Miri complaint community. So we investigate who own this particular Facebook. ACP Junaidi mengulas berhubung kes dua lelaki yang dibelasah teruk di kawasan Niah kerana didakwa terlibat dalam kejadian samun dengan menggunakan kereta jenis Pro 2 kancil dan Viva. Bagaimanapun katanya, kedua-dua suspek hanyalah pencuri kereta biasa yang lari ke dalam kawasan kampung setelah dikejar oleh penduduk dan mengalami kecederaan teruk akibat dibelasah secara beramai-ramai. Tambah beliau, kedua-dua suspek telah ditahan polis bagi membantu siasatan. ACP Junaidi bercakap dalam sidang media selepas majlis penyerahan projek kamera litar tertutup CCTV pihak berkuasa tempatan secara sewaan fasa 2 di kawasan Bandaraya Miri di Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Projek pembinaan pasar malam Satu Malaysia yang sedang dilaksanakan di bawah Majlis Daerah Limbang MDL telah memasuki fasa kedua. Wali Kota MDL Kaunselor Sufian Mohad memberitahu fasa pertama bangunan pasar itu sudah siap manakala fasa kedua bagi kelengkapan jalan dan pemasangan bekalan elektrik telah pun bermula. Katanya projek dengan kos 2 juta ringgit itu yang mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri dan persekutuan dan terletak berhampiran Wisma Persekutuan Limbang dijangka siap hujung tahun ini. Pasar malam yang mempunyai 48 ruang niaga itu diharap akan memberi keselesaan kepada peniaga berbanding tapak perniagaan mereka sebelum ini. Sufian memberitahu demikian pada majlis angkat sumpah pelantikan semula ahli-ahli Majlis Daerah Limbang MDL di Limbang. Dalam pada itu, Sufian memberitahu pihaknya akan mewujudkan sebuah rumah kebudayaan di Taman Tasik Bukit Mas Limbang dan cadangan tersebut mendapat respon positif daripada Jawatan Kuasa Persatuan Kebudayaan daerah itu. Jelasnya, rumah kebudayaan itu nanti berperanan bagi mempamerkan kepelbagaian kebudayaan masyarakat di Limbang seperti Lun Bawang, Bisaya, Iban, Kedayan dan Melayu Brunei. Tren peningkatan jangkitan HIV di Sarawak agak membimbangkan sejak kebelakangan ini walaupun pelbagai program kesedaran dan penerangan mengenai penyakit itu telah dilakukan. Menurut Pegawai Kesihatan dari Jabatan Kesihatan Kuching, Dr. Ruziana Mis, dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, kadar notifikasi penyakit itu telah meningkat kepada 2 kali ganda, iaitu daripada 3 orang kepada setiap 100,000 orang dan 7 orang bagi setiap 100,000 orang. Bagaimanapun, beliau enggan mendedahkan jumlah pesakit HIV dan kawasan yang paling tinggi dilaporkan menghidap baris tersebut. Walaupun agak membimbangkan, namun ia meningkat secara perlahan dengan program kawalan dan pencegahan yang bersepadu. Dr. Ruziana menjelaskan perkara itu pada kempen HIV Sifar di Tebingan Kuching. Lebih 100 orang hadir pada program tersebut. Pertandingan Ratu Cantik Cheongsam Malaysia 2016 edisi ke-26 akan diadakan di Century Kuching Hotel pada 20 Februari depan bagi mengutip derma bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Ia juga diadakan bagi mempromosikan budaya masyarakat Cina, mengeratkan silaturahim selain sebagai platform kepada peserta untuk meningkatkan bidang kerjaya mereka. Menurut pengasas dan penganjurnya, Eric Soh, pihaknya telah menerima sebanyak 17 penyertaan dari seluruh negara, namun masih memerlukan seorang lagi peserta dari negeri ini bagi mencapai sasaran kepada 18 peserta. Katanya wanita Tianghua bujang di negeri ini berumur 18 hingga 20 tahun,
fasih berkomunikasi dalam bahasa Mandarin dan memiliki ketinggian sekurang-kurangnya 163 cm dialu-alukan menyertai pertandingan tersebut. Pendaftaran adalah percuma dan tarikh tutup penyertaan ialah pada 15 Februari depan. Eric Soh berkata demikian dalam sidang media pertandingan Ratu Cantik Cheongsam Malaysia 2016 edisi ke-26 di Kuching. Hadiah wang tunai lebih RM10,000 menanti para pemenang untuk 9 kategori yang dipertandingkan. Antaranya pemenang keseluruhan, pakaian Cheongsam terbaik dan Ratu Cantik Persahabatan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Zarul di Angkasa Puri.